kan ni duk tengah tekan butang record. Sebelum saya mulakan, okey, macam Amira tadi dia kata tak ada masalah. Okey, maksudnya mudahlah. Yang lain-lain dulu. Yang lain-lain yang ada tu, andai kata nak minta saya explain hak bagaimana 1.2 D ke, E ke, F ke, hak mana yang rasa susah yang perlu explanation? E. E terus nah. Okey, sebab yang D kalau ikut paparan yang saya tunjuk ni, yang ni kita cuma darabkan sahaja. Okey nah nombor tu. Okey, so kita terus kepada E. Cara nak buat yang E Okey. So kalau ikutkan seperti mana yang diterangkan dekat nota lah. Saya tak send link video hari ni sebab kadang-kadang video tu nak cari hak pendek-pendek agak sukar juga. Okey. Jadi kalau Okey, kalau yang nombor E ni kita mulakan ambil satu contoh A, okey, A. Okey. Dia kurungan ini merujuk kepada nombor, dia ada seolah-olah ada dua nombor dekat dalam ni. Okey. Dia dua nombor, dia tak sama kalau dengan tambah. Okey, cuba kita tengok jugalah. Okay, kena tunjuk juga. Okey, atas ni. Okey. Ni sebenarnya yang saya nak minta awak kekuasai ni. Cara penyelesaian ni sebagai contoh je. Ya. Jadi maksudnya bila dia ada dua nombor, maksudnya nombor pertama pun kita kena darabkan dia punya kuasa dengan yang nombor di luar kurungan. Nombor yang kedua pun kita darabkan kuasa dia dengan luar kurungan. Okey. Kalau contoh soalan yang kita ada dekat nombor 1A tadi, nampak seolah-olah dua ni tak ada indeks, tak ada kuasa. Sebenarnya dia ada. Dia sebenarnya tu dua adalah indeksnya 1. Okey, darab 3 indeks 4 ataupun saya lebih suka panggil kuasa. Zaman saya muda-muda dulu dia guna istilah kuasa. 2 kuasa 1, 3 kuasa 4. Okey, di luar kurungan ada kuasa 2 ataupun indeks 2. Jadi seolah-olah kita pecahkan 2 ni, mula-mula hak untuk nombor 2 ni indeks dia darab dengan 2. Dan yang kedua, indeks hak untuk 3 ni 4 darab dengan 2. So dia akan jadi 2 1 darab 2 lah. 1 darab 2 sama dengan 2 darab 3 4 darab 2 iaitu Allah. Okey, 8. Sekejap nah, ada orang masuk nak kena admit dulu. Admit Yohanes Amin. Okey. Boleh itu yang kita dapat ringkaskan tu. 2 kuasa 2 ataupun 2 indeks 2 darab 3 indeks 8. Okey, itu je. Nampak macam pendek je kan? Pendek saya dah anggap bila awak dah faham sebenarnya kita terus boleh darab. Yang ni dia cuma kaedah saja. Ini dia nak tunjuk kaedah supaya kita faham macam mana nak dapat jawapan akhir. Itu saja. Tapi bagi pelajar 3A ni saya nampak macam lebih terror sikit pada hak lain. Nampak boleh congak terus saja. 3 darab 3, 9. Okey? Untuk kuasa bagi 7. Bagi 5 pula, 4 darab 3, 12. Dan rasanya tak perlu tekan kalkulator pun. Kan? 3A. Perlu tekan kalkulator tak nombor-nombor macam ni? Tak perlu kan rasanya? Okey? Okey. Okey, kita tengok. Itu satu contoh. Rasanya hak lain boleh tak? Jadi saya tunjukkan satu contoh, 1A. Jadi hak lain boleh tak? Rasanya hak B, C, D tu, okey. Dia samalah maksudnya konsep dia. Walaupun dekat sini dia adalah untuk contohnya C Untuk contoh C ni, okey, walaupun Allah dia adalah bahagi, tapi kita buat satu-satu nombor. 13 indeks 3 darab dengan 2. 7 indeks 6 darab dengan 2. Boleh okey. Okey. Kalau yang nampak macam susah sikit pun yang belah bawah ni. Yang belah bawah. Kenapa belah bawah ni iaitu G dengan H. Kenapa saya kata nampak macam susah? Nampak je macam susah. Sebab dia buat dalam bentuk bahagi dia tu dalam bentuk per. Bahagi tu dalam bentuk per, garis macam tu. Tapi kalau contohnya H ni kita tukar balik macam bentuk yang ke atas, okey. Dia sebenarnya adalah kalau kita buat kurungan 2A kuasa 5
bahagi 3 B kuasa 4 tutup kurungan 3. Jadi sama balik macam bentuk yang di soalan C tadi. Okey, dia jadi sama balik bentuk dekat soalan C tadi. Okey ya. Okey, mana lagi penerangan yang kita mungkin terlepas Okey, ada nak tanya tak kat situ? Ada nak tanya tak? Yang ni nanti, okey. Ni nanti. Okey, baru saya nampak juga mungkin yang sebab soalan A ni dia tak pakai unknown. Dia tak ada huruf A, B, C, D, P, Q, R, M, N, W, X, Y kan? A. Okey, nampak macam senang kan? Tapi dia sama je. Walaupun ada macam contohnya ni 2A kuasa 5, okey, 2A kuasa 5, okey, dia seolah-olahnya kita ada 2 darab A kuasa 5. Itu je. Okey nah. Bahagi 3 darab B kuasa 4. Itu yang kurungan dia yang asal. Dia sebenarnya ada banyak ungkapan. Itu saja. Okey. Jadi nanti 2 kuasa 3 A 5 darab dengan 3 A kuasa 15. Dia akan jadi seolah-olah kat sini 2 kuasa 3 A 5 darab 3 5 darab 3 apa? 15 bahagi 3 kuasa 3 Allah Akbar 3 kuasa 3 B 4 darab 3 kuasa 12. Yang tu lah. Lepas tu hak 2 kuasa 3 ni kita boleh permudahkan sebab dia kata ringkaskan kan. Ringkaskan 2 kuasa 3 ni adalah bersamaan dengan 8. Iaitu 2, kalau 2 kuasa 3 ni 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Jadi hak 2 kuasa 3 ni kita ringkaskan jadi 8. A kuasa 15 bahagi. Kita buat ni balik. Kita tak muat. Allah, pen pun. Okey, bahagi 3 kuasa 3. 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 27. Jadi 27. Okey, B kuasa 12. Okey. Itu jawapan untuk yang H tadi. Itu je lah konsep dia. Okey. Okey, ada nak tanya lagi tak untuk 1.2E? Kalau hak nombor 3 ni, okey, nampak dia macam crowded. Okey. Crowded kalau kita nak selesaikan dia dengan sekali pandang je. Memang nampak serabut. Okey nah. Tapi kaedahnya sebenarnya adalah kita selesaikan setiap ungkapan ni satu demi satu. Macam contoh yang dekat dalam ungkapan pertama ni 2M kuasa 2, N kuasa 4, kurungan kuasa 3. Kita selesaikan dulu yang tu, iaitu 2 kuasa 3, macam hak tadi 2 kuasa 3 tadi tu, 2 kuasa 3 dia akan jadi, sebenarnya ini adalah 8, Allahuakbar, 8, M 2 dengan 3, 2 darab 3, M kuasa 6, N pula 4 darab 3, N kuasa 12. Okey. Darab 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 tu maksudnya 3 kali 3 iaitu 9. M ada kuasa 1 je kat atas ni. Dia akan jadi M kuasa 2. Dan N ni ada kuasa 4. Indeks dia 4. 4 darab 2 dia jadi 8. Okey. Bahagi hak bawah. Hak bawah tu tak berubah lah. Tak ada masalah. Tak berubah lagi. Okey. Allahuakbar. Okey. Bahagi 12. M kuasa 7. N kuasa 12. Allahuakbar. Okey. Jadi hak ni kita tukar seperti latihan kita yang 1.2C, 1.2 ABC yang sebelum ni. Okey.
Kalau dah macam ni, kita dah boleh selesaikan lah. Sebab dia dah tak ada kurungan. Jadi 8 dengan nombor 9 boleh darab. Iaitu 8 darab 9 bahagi dengan 12. Berapa dapat agak-agaknya? 8 kali 9, 72. Bahagi 12. Hak untuk M, kita satukan dia punya huruf ni. Lepas tu kita combine dia punya operasi. Iaitu, Allah tak. M, 6 dengan 2 ni. 6 dengan 2 ni kita akan tambah. Okay, 6 tambah 2. M yang duduk bawah ni adalah 7. Jadi 7 tu kita kena tolak. Okay. Lepas tu hak N pula. N yang dekat atas 12 dengan 8. Jadi hak tu tambah sebab dia darab. 12 tambah 8. Okay. Dan N yang kat bawah ni sebab dia bahagi 12 kita tolak. Tolak 12. So pemudahkanlah. Sifir 12 ni 72 bahagi 12. Dapat berapa? M 6 tambah 2, 8 tolak 1, 7. Jadi M sahaja. N 12 tambah 8, 20. 20 tolak 12. N kuasa 8. Okey, 72 bahagi 12 dapat berapa? 6. 6. Okey, 6. Okey, 6 M N kuasa 8. Macam tu lah. Okey. Untuk soalan A, soalan B, soalan C, okey. Tengok sekali tengok. Okey, fokus betul-betul, selesaikan satu ungkapan demi satu ungkapan. InsyaAllah boleh. Okey lah. Sebab sebenarnya dia kalau ikutkan ni, kita pun fikir-fikir nak kira apa sebenarnya ni. Yang indeks puasa sampai berganda-ganda macam ni. Tapi ini sebenarnya adalah latihan untuk apa? Untuk pelajar jadi mahir, melatih fikiran, berfikir. Okay, nah? Untuk problem solving, menyelesaikan masalah. Okay? Okay. Saya tunjuk contoh sikit lagi. 1,2i, 1,2f. Okay, nah? 1,2f. Mana ni? Okay. Oh, lambat sikit. Line tak clear. Okay. Faham tak? Apa maksud dia kata? Nyatakan setiap sebutan tu dalam bentuk indeks positif. Apa maksud? Sekarang ni kita tengok dia punya indeks ni adalah nombor negatif. Nombor negatif. Tak kira yang duduk atas ke, yang duduk bawah ke. Semuanya yang dia bagi adalah dalam bentuk kuasa indeksnya negatif. Jadi yang dia nak dalam bentuk positif. Jadi dia mudah je. Kalau negatif duduk dekat atas, kita tukar supaya dia duduk dekat bawah. Kalau dia dah duduk dekat bawah, kita tukar supaya dia jadi duduk atas. Itu je kot, mudah je lah. Jadi seolah-olahnya kat sini kalau nombor A ni, untuk satu A ni, kita tukar supaya A tu duduk belah bawah. Jadi dan jadi 1 bahagi A kuasa 2. Nampaklah positifnya tu. Tapi nilainya ni kalau kita selesaikan tetap sama. Okey, 1 per A kuasa 2, indeks 2. Jadi untuk C ni pula, kita tukar 8 duduk bawah kuasa negatif. Jadi kita letak dia ke atas. Maksudnya dia bukan 1 pun. Dia terus jadi 8 kuasa 5. Macam tu lah. Okay. Tapi dia tidak mengubah nilai. Nilainya tidak berubah. Jika kita tekan kalkulator untuk nak dapatkan dia punya penyelesaian, dia tidak berubah. Yang tu saja. Okey, boleh Okey, rasanya yang tu je yang saya perlu terangkan. Tidak perlu untuk berada lama-lama sangat dekat Google Meet ni. Okey, kalau boleh nak jimatkan data dan sebagainya. Okey, boleh tak? Boleh tak? Ada lagi tak yang nak tanya sebelum kita berhenti dekat sesi Google Meet ni? Ada tak yang nak tanya lagi? Kau apa yang saya cakap ni tak faham? Mira tadi tak ada masalah. Okey. Haikal tadi soalan E. Okey, masalah soalan E. Ni hak lain-lain ni.
Dewi Nur Zahira, Nurul Iman, Pak Anak 1.1K. Namanya pelik nama. Yohanis Amin. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Tak ada, alhamdulillah. Betul tak ada nah, dan saya yakinlah harap-harapnya pelajar 3A kalau sebut tak ada masalah tu betul-betul tak ada masalah. Boleh jawab. Okey nah. Jadi sebelum meninggalkan Google Meet, okey, untuk rekod sila tulis nama dekat ruangan private chat lah. Okey, sebagai rekod kehadiran secara apa? Secara Google Meet lah. Sebab nak masuk dalam rekod SPDPR tu. Okey, tulis nama dekat